Okey, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Anak-anak kelas 4 Izora dengan Pak Jasmine. Okey, jadi hari ni kita nak bincang balik jawapan latihan muka surat 11 dan juga 12. Okey, sebab hari tu kita tak ada bincang lagi kan? Okey, jadi kita tengok soalan ni. Dia kata Rajah 2 menunjukkan sebahagian keratan akhbar yang memaparkan pasukan anggota keselamatan sedang melakukan tugasnya di sebuah kelas. Okay, jadi kalau kita tengok rajah ni, nampak ada bomba, termometer pecah, 6 murid dirawat di klinik kesihatan. Okay, jadi kalau kita tengok kat situ, kita dah nampak rajah 2 ni. Kita nampak, maknanya peristiwa yang berlaku ialah termometer pecah. Jadi bila termometer pecah, anggota pasukan keselamatan, dia kena datang ke sekolah untuk membersihkan kawasan dalam makmal ni. Jadi dia tanya, A, nyatakan maksud peralatan perlindungan diri. Jadi kalau kita tengok balik modul ni, depan tu ada jawapan juga ataupun dalam buku teks pun ada. Muka surat 4. Ni yang pertama sekali mula-mula kita belajar. Jadi peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberi perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Kelengkapan yang diperlukan untuk memberi perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Ni kita belajar dulu ni daripada goggle, topeng muka, sarung tangan, baju makmal, kasut bertutup. Itu semua adalah peralatan perlindungan diri. B. Nyatakan satu alat perlindungan diri yang dipakai oleh anggota keselamatan tersebut. Jadi tengok gambar ni. Kita nampak banyak sebenarnya peralatan perlindungan diri yang dipakai oleh anggota bomba ni. Tapi soalan minta satu saja. Jadi kamu boleh jawab. Topeng muka. Kasut bertutup. Goggle. Boleh jawab antara 3 tu. Soalan minta satu je. So bagi satu je lah. So boleh jawab lah. Goggle. Boleh. Topeng muka. Boleh. Kasut bertutup. Boleh. C. Berdasarkan situasi dalam rajah 2, terangkan dengan lengkap langkah-langkah mengurus kejadian tersebut. Maknanya sebelum panggil bomba tu, kita buat apa? Contoh bila termometer pecah. Jadi saya dah pernah sebut sebelum ni, apa-apa sahaja peristiwa yang berlaku dalam makmal, perkara pertama ialah segera memberitahu guru. Atau pembantu makmal. Itu perkara pertama, segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, tabur serbuk sulfur. Tabur serbuk sulfur untuk menutup tumpahan. Dan yang keempat, barulah hubungi jabatan bomba. Boleh? Boleh ulang balik lah nanti. Ataupun boleh cek je jawapan boleh salin daripada buku teks. Ada muka surat 9 jawapan dia. D. Wajarkan tempat kejadian tersebut. Jadi maknanya di kawasan tempat kejadian tu, kita kena kata pelajar kena menjauhi kawasan tumpahan itulah. Ataupun pelajar perlu menjauhi tempat kejadian. Kena duduk jauh, tak boleh duduk dekat.
Okey, E. Apakah kandungan di dalam termometer? Apa dia yang ada dalam termometer tu? Bahaya sangat tu. Okey, so yang ada dalam termometer ialah mercury. Okey, M-E-R-K-U-R-I. Mercury. Okey, ataupun nama lain dia raksa. Tapi kita tak guna raksa sangatlah. Kita tak sebut raksa. Kita sebut mercury. Okey. Apa kesan kandungan yang dinyatakan di E tadi, mercury tadi, kepada kesihatan manusia berhampiran? Okey, kenapa kita kata bahaya? Okey. Sebab apa? Mercury ni boleh menyerang sistem saraf. Okey, mercury boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan. Satu pun tak apa dah. Dia boleh menyerang sistem pembiakan. Okey, dia boleh menyerang ginjal. Okey, sebab itulah kita kata dia ni sangat bahaya. Okey, habis muka surat 11. Okey, kita pergi pada muka surat 12. Dia kata rajah 3 menunjukkan sebahagian hasil eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Okay, jadi kita nampak ni ada tikus. Nampak? Dia bedah tikus. A. Namakan bahan sisa biologi yang terlibat. Okay, ni apa ni? Gambar apa ni? Bangkai. Okay, bangkai tikus. Ya, bangkai saja pun boleh dah. Okay, bangkai. Okay, A. Jawapan dia lah bangkai. B. Kategori manakah bahan sisa yang dinamakan DA tergolong? Dia ada A sampai D. Kategori A, B, C dan D. Jadi bangkai dia tergolong dalam kategori C. Okay. C. Terangkan secara lengkap bagaimanakah untuk menguruskan sisa tersebut. Okay, ni di belakang ni, dia dah bagi jawapan. Kita kena buat ayat sikit je, tambah depan tu je. Okay. Yang pertama, kita kena buat apa? Lakukan pengasingan. Okay, nombor 1, tambah je. Tambah perkataan depan pengasingan tu, lakukan. Tu cara jawab soalan ni. Okay, lakukan pengasingan. Okay, lepas tu yang kedua, balut dengan kertas tisu. Okey, yang kedua, balut dengan kertas tisu. Yang ketiga, okey, bungkus dalam beg bahaya. Okey, bungkus dalam beg bahaya. Tambah perkataan tu je, bungkus dalam. Macam tu. Okey. Yang keempat, okey, bangkai disejuk bekukan. Okey, bangkai disejuk bekukan. Okey. Dan yang kelima, buang dalam tong bayu bahaya. Okey. Buang dalam tong bayu bahaya. Dan yang terakhir, lakukan, okey, lakukan ataupun jalankan pelupusan berpusat. Okey, jalankan atau lakukan pelupusan berpusat. Ini buat sekaligus. Okey. Yang seterusnya C. Namakan alat utama yang digunakan oleh murid bagi menjalankan amali tersebut. Nak buat bedah tikus, dia kena guna jarum boleh. Okey. Ataupun bilah skalpel. Okey. Jarum ataupun bilah skalpel. Dia tak guna pisau macam pisau masak kat dapur tu, bukan Okey, yang tu tak sesuai untuk bedah tikus. Kita kena guna bilah skalpel. Okey. D. Kategori manakah peralatan yang dinamakan DC tergolong? Okey, jadi jarum, bilah skalpel tu kita kata dia adalah peralatan tajam. Okey, jadi bila peralatan tajam, dia duduk dalam kategori A. Okey, so jawapan D, kategori A.
Okey. E. Terangkan secara lengkap bagaimanakah untuk menguruskan sisa tersebut. Dia kaedah dia sama macam yang atas tadi tu, tambah perkataan kat depan tu sahaja. Okey. Jadi nombor 1, lakukan pengasingan. Okey. Nombor 1, lakukan pengasingan. Yang kedua, simpan masuk dalam bekas khas. Okey. Masuk dalam bekas khas. Okey. Yang ketiga, jarum ataupun tadi kalau awak jawab bilah skalpel, tidak di autoclave. Maknanya tambah jarum depan tu ataupun bilah skalpel. Tidak di autoclave. Okey. Lepas tu, bekas. Okey, bekas kan tadi kita letak dalam bekas khas kan? Okey. So, bekas tadi disimpan selamat. Okey, yang keempat, bekas disimpan selamat. Okey. Lepas tu, masuk dalam beg bahaya. Okey, masuk dalam beg bahaya. Lepas tu, buang dalam tong bahaya. Okey, buang dalam tong bahaya. Dan yang terakhir, jalankan ataupun lakukan pelupusan berpusat. Okey, jadi nanti boleh salin jawapan ni dalam tu, cek balik yang buat minggu lepas tu. Kalau tak buatlah ni, saya dah bagi jawapan. Dan jangan lupa tolong tulis kehadiran hari. Tolong tanda kehadiran dalam Google link yang saya bagi nanti. Okey, jangan lupa yang tu. Okey. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya.